Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Farnizan dalam RBT. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu 1.2 analisis fungsi. Okey, dalam tajuk ini iaitu 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. 1.2.2 melukis sistem fungsi. 1.2.3 menggunakan model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Dalam analisis fungsi, sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Setiap bahagian pada produk tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu dengan yang lain. Okey, dalam gambar yang diberi menunjukkan bahawa komponen rak kasut ini terdiri daripada paku, skru, kayu beroti, muka rak, kerangka rak. Okey, dan mana produk yang berfungsi ini dapat menghasilkan satu rak kasut yang baik. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. 1.2.1 membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apabila analisis fungsi dibuat, fungsi setiap komponen yang melengkapkan sesuatu produk akan dinyatakan. Okey, contoh komponen bagi sebuah kerusi ialah tempat duduk, penyandar kerusi, kaki kerusi, skru dan juga kerangka kerusi. Okey, yang mana kita tengok kerusi yang stabil akan mempunyai hubungan yang saling berkait rapat yang mempunyai fungsi kepentingannya tersendiri. Jika mana komponen itu pincang, maka produk tersebut akan terjejas. Okey, jika kita tengok di sini dinyatakan skru berkarat. Okey, jika skru itu berkarat menyebabkan penyandar kerusi itu tertanggal dan bahagian tersebut saling tidak melengkapi. Okey, jadi kerusi tersebut berada dalam keadaan yang tidak stabil. Okey, dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen yang membentuk produk lengkap. Produk membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Fungsi ialah tugas yang dilakukan oleh produk itu untuk merubah objek sasaran. Objek pula menerima kesan daripada fungsi produk. Dengan kata lain, objek ialah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dapat digambarkan seperti rajah 1.2.1. Okey, jika kita tengok sini dalam jadual 1.2.1 menunjukkan produk, sistem, fungsi, tindakan, objek adalah penerima kesan. Okey, kita tengok. Meja memegang buku, cawan memegang air, klip memegang kertas, manakala kereta mengangkut manusia. Dan contoh lain yang kita boleh tengok daripada apa yang dinyatakan seperti gambar yang saya berikan di sini. Okey, kamu boleh tengok basikal, basikal mengangkut manusia. Okey, dan yang lain seterusnya kita tengok di sini iaitu beg. Beg juga adalah untuk mengangkut buku. Seterusnya 1.2.2 melukis sistem fungsi. Fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Contoh produk ialah sebuah meja. Kesemua komponen itu boleh digambarkan melalui sistem fungsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Okey, produk meja, fungsi memegang, objek buku. Okey, berdasarkan jadual 1.2.2, meja mempunyai fungsi memegang sebuah buku. Okey, yang mana memegang bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat untuk meletakkan buku. Aspek fungsi ini dapat dijelaskan dengan kewujudan bahagian komponen meja yang memegang buku iaitu bahagian muka meja. Okey, kita tengok jadual 1.2.2. Okey,
Lantai memegang kaki meja, skru memegang kaki meja atau muka meja, kaki meja memegang muka meja, manakala muka meja memegang buku. Yang mana komponen tersebut terdiri daripada lantai, skru, kaki meja, muka meja. Ada 4 di situ. Fungsinya memegang. Manakala objek terdiri daripada kaki meja, muka meja dan juga buku. Dalam jadual 1.2.2, lantai ialah super sistem. Super sistem ialah faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan. Okey, yang mana jika lantai tidak rata, maka kedudukan meja tersebut akan menjadi tidak stabil walaupun semua komponen yang lain adalah berfungsi dengan baik. Okey, jadi berdasarkan jadual tersebut, sistem fungsi komponen dapat dilihat melalui rajah model fungsi. Rangkaian pada komponen meja menggambarkan keadaan komponen meja melalui hubungan anak panah. Ya. Okey, contoh lukisan sistem fungsi dalam rajah 1.2.2 di bawah ini menunjukkan bahawa fungsi komponen meja berada dalam keadaan yang baik dan juga cekap. Okey, kita tengok di sini ya. Lantai memegang kaki meja. Okey, anak panah tersebut membawa maksud berguna. Anak panah membawa maksud berguna. Okey, kita tengok lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja, manakala skru memegang kaki meja dan juga memegang muka meja. Seterusnya, muka meja memegang buku. Seterusnya, masalah fungsi dan punca masalah. Dalam penyelesaian masalah secara inventif, masalah dapat dikenal pasti melalui analisis fungsi komponen produk. Okey, melalui keadaan ini, masalah dapat dikesan dan mudah mencari alternatif penyelesaian. Okay, ada 2 langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah, iaitu mengenal pasti masalah pada model fungsi dan juga pada komponen yang terlibat. Masalah dan komponen meja yang terlibat dapat dibuat kesimpulan seperti yang berikut. Okey, kita tengok di bawah ini. Masalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okey, jadi kita dapat kena pasti bahawa skru yang memegang muka meja dan kaki meja mengalami masalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, jadi disebabkan oleh kelembapan muka skru itu berkarat. Okey. Analisis berantai punca dan kesan. Tujuan analisis berantai punca dan kesan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Okey, jadi soalan akan terhenti apabila jawapan diperoleh. Jawapan yang diperoleh mungkin disebabkan oleh halangan semula jadi, halangan sains dan fizik ataupun halangan sifat asas objek seperti dalam jadual di bawah. Okey, jadi kita tengok sini jenis halangan semula jadi. Contoh halangan panas, hujan, kelembapan. Okey, sains dan fizik, contoh halangan momentum dan graviti. Manakala jenis halangan sifat asas objek, contoh halangan kebolehan manusia. Jadi dalam rajah 1.2.4 ini, jenis halangan merujuk kepada semula jadi, iaitu kelembapan. Okey, meja pada rajah 1.2.5 menjadi tidak stabil kerana skru tidak dapat mengikat muka meja dan kaki meja dengan ketat. Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Punca dan kesan yang dicari mestilah melibatkan objek dan parameter. Jadi contoh dapat dilihat dalam carta alih dalam rajah di bawah ini. Okey, jika kita tengok pada gambar meja ini, memang kita nampak tidak stabil apabila banyak buku diletakkan. Jadi kita boleh buat di sini untuk kesan, analisis kesan dan akibat. Meja tidak stabil. Mengapa berlaku sedemikian? Disebabkan oleh muka meja tidak stabil dan juga kaki meja tidak stabil. Okey, jadi kita tengok muka meja tidak stabil. Mengapa? Disebabkan oleh skru muka meja longgar. Dan seterusnya, kaki meja tidak stabil. Mengapa?
disebabkan oleh skru kaki meja longgar. Jadi, punca kedua-dua skru muka meja longgar dan skru kaki meja longgar, mengapa berlaku disebabkan oleh skru berkarat. Okey, dan seterusnya, mengapa skru berkarat disebabkan oleh kelembapan. Jadi di sini kita dapat kenal pasti puncanya berlaku disebabkan oleh kelembapan. Okey, kesimpulannya, meja tidak stabil kerana kayu yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi, iaitu super sistem.